Okey. Lupa nak record. Ini Vinesh ni tak ingatkan cikgu. Apalah Vinesh ni. Baik. Soalan 3. Boleh cikgu? Ah, Okey, tak adalah kan. Okey, soalan nombor 3. Tambang bas, okey, yang dibayar oleh Hafi ke sekolah ialah RM2.80 untuk perjalanan pergi dan balik. Berapakah tambang bas sehala yang perlu dibayar olehnya? Sehala maknanya one trip. Yang RM2.80 tu dia 2 trip. Pergi dan balik. So kalau satu trip berapa? Maknanya RM2.80 Bagi dengan 2 dibagi cikgu. 2. Jadi berapa? Jadi, RM1.40. ya, C. jawapannya adalah C. RM1.40. Okey, senang kan? Baik. Soalan nombor 4. Apakah nilai yang bersamaan dengan skala di bawah ini? 1/100,000. Okey. Adakah 1/100,000 bersamaan 1 cm mewakili 0.5? Atau 1 cm mewakili 1 kilometer? Atau 1 cm mewakili 1.5? Ataupun 1 cm mewakili 100 meter? Jawapannya, siapa tahu? Okey, jawapannya apa? A, B, C, D. Jawapannya adalah, ya, betul. Okey. 1/100,000. 100,000 itu bersamaan dengan 1 kilometer. Ya, 1 kilometer. Kalau 50,000, barulah dia jadi berapa? Dia jadi 0.5 kilometer. Okey. Itu kalau satu nisbah lah. Satu nisbah 50,000. So, itu bersamaan 1 sentimeter mewakili 0.5 kilometer. Kalau katakan satu nisbah, okey, 500,000, maka ini merujuk kepada 5 kilometer. Macam tu. So, apa yang penting kamu kena ingat dia punya bentuk, okey, dan juga skala-skala ini. Skala-skala ni sangat penting, iaitu skala, okey, pecahan wakilan. Baik. Soalan, jadi jawapan nombor 4 apa cikgu? Nombor 4 adalah B lah. Nombor 5. Alat yang digunakan untuk mengukur jarak lurus di atas peta. Okey, alat yang digunakan untuk ukur jarak lurus: benang, jangka sudut, atau pembaris, atau jangka tolok. Jawapannya apa? C cikgu. Jawapannya adalah ya, iaitu okey, 3 dan juga 4. Kalau jarak lurus, pembaris, dan jangka tolok. Okey. Jangka sudut orang tak guna untuk jarak lurus. Jangka sudut tu protractor. Yang separuh bulatan tu, itu jangka sudut. Mana ada orang guna ukur jarak menggunakan protractor? Mana ada? Kan, mandai-mandai itu guna untuk cari darjah. Betul? Sebab itu nombor 2 tu salah. So, jawapannya adalah D, 3 dan 4. Bagus, Arif. Baik. Soalan 5. Fenomena. Nanti kalau korang ada mana-mana soalan yang korang tak faham, tanya tau. Jangan diam je. Cikgu boleh explain lagi. Baik, soalan nombor 6. Fenomena yang manakah berkaitan dengan maklumat berikut? Pembiasan angin lazim, air pasang, dan air surut. Ini berkaitan apa? Ni aku. Lavinesh, engkau kalau kat depan cikgu ni memang cikgu luku kepala kau. Kan? Kalau air pasang dengan air surut ini kan berkaitan dengan putaran bumi. Putaran, ya. Sebab putaran itu menyebabkan air pasang, air surut. Kalau yang peredaran bumi, yang bumi beredar mengelilingi matahari, itu kan setahun 365 hari. Jangan keliru.
Lavinesh, kau jangan keliru. Kalau kau keliru lagi lepas ni, pak, pak, pak. Kena. Okey? Baik. So, soalan nombor 6 adalah B. Macam kena Okey, baik. Tak kena pun jauh. Online kan? Soalan yang ketujuh. Waktu tempatan dikira dengan merujuk pada waktu di Greenwich yang terletak di mana? Garisan Greenwich terletak di mana? Ada dekat di jadi, atau garisan sartan, atau khatulistiwa, atau garisan meridian pangkal. Jawapannya adalah Greenwich terletak di garisan meridian pangkal. Garisan meridian pangkal. Yang bulat itulah. Yang bulat tu kemudian ada garisan yang menegak macam tu kan. Garisan meridian pangkal tu bermula daripada Greenwich, iaitu bermula waktu tempatan. Dikira daripada Greenwich itu. So, 7 adalah D. 8. Antara berikut yang manakah kesan putaran bumi? Putaran, imagine putaran bumi macam ni. So, apa kesan dia? 4 musim, pasang surut, perbezaan waktu tempatan, atau siang dan malam tidak sama panjang. Jawapannya adalah 2 dan 3. Pasang surut dan juga perbezaan waktu tempatan. Sebab itu jawapannya adalah C, 2 dan 3. Dapat? Okey. Baik, soalan yang seterusnya, soalan 9. Okey, siapa boleh bagi tahu? Okey, tak nampak bulan lah cikgu. Okey, sebenarnya bulan ada kat sini. Bulan ada di belakang ni. Di sini ada bulan. Jadi bagi tahu cikgu, apakah fenomena alam ini? Kalau matahari di sini, bumi di sini. Ini gerhana apa? Boleh. Yeah. Boleh. Ini gerhana bulan. Gerhana. Ini gerhana bulan. Kalau gerhana matahari, bulan dia kat tengah-tengah. Itu gerhana matahari. Tapi kalau yang macam ni, ini gerhana bulan. Ya. Baik. So, soalan 9 adalah B. Alright. Soalan yang ke-10 sebelum kita teruskan. Ayu, kenapa lambat? Mana pergi? Menyapu ubat di luka yang lama ke? Baik. Baik. Soalan yang ke-10. Sewaktu berlaku gerhana matahari, terbentuk sedikit jalur cahaya yang terang di sekeliling matahari yang dikenali sebagai apa? Corona, Penumbra. aphelion, penumbra atau satah tegak? C. Penumbra. Confirm penumbra. Bukan corona. Apa jawapan dia? Penumbra. Betul Arif? Penumbra? Yakin penumbra tu Arif? Lavinesh? Jangan salah Penumbra. Betul dia kata jawapannya adalah penumbra. Ada bantahan daripada Sarah Safia, Aisyah, Alia dan juga Ayu, ataupun juga bantahan daripada Ifah, Iskandar, Rania Kristina ataupun Safwan. Ada bantahan nombor 10, jawapan dia adalah C. Ada bantahan tak? Atau setuju? Boleh sila respon dalam Zoom chat. Sila respon. Okey. Baik. Jap. Hari ni tak ada. Okey. Baik, nak tanya dulu sebelum tu. Hari ni kenapa yang lain-lain ni semua kan macam layu je, macam tak ada respon aja. Kamu semua penat ni balik sekolah. Ke macam mana ni? Ke kenapa ni? Tak ada energi dah. Banyak homework cikgu. Oh ya ke?
Okey. Nak cuti kan baru habis cuti. Okay. Kan baru habis cuti semalam. Tak cukup. La ilaha illallah. Tak cukup pula. Okey. Baik, Tapi kalau baik, cuti baik. selama-lama ni dah cukup senang Nak sikit. cu- nak nak cuti selama-lamanya. Kamu ingat cuti best ke? Cuti mana best? Cuti Boleh ni tidur bangun dekat rumah je. hari-hari tidur bangun tak cukup ke? Tuhan. Asyuk kamu ni ya. Okey, baik. Okey, tak apa, tak apa. Sebulan je lagi. Lepas tu nanti bulan 2 korang cutilah sebulan. Okey? Cuti sebulan bulan 2. So don't worry. Tak lama lagi. Ya. Baik. Soalan 11. Baik, kedudukan matahari tengah hari tegak di garisan sartan pada 21 Jun menyebabkan berlakunya apa? Baik, macam mana nak jawab soalan ini? Ya, okey, imagine garisan sartan. Macam mana nak imagine garisan sartan, cikgu? Imagine kan, okey, aku suka kawan jadi angkasawan. Maknanya garisan sartan terletak di kutub utara di bahagian atas, hemisfera utara. So, kalau hemisfera utara, matahari tegak, okey, di garisan sartan, maka dia menyebabkan berlaku apa? Berlaku solstice musim panas, solstice musim sejuk, equinox musim panas atau equinox musim bunga. Jawapannya adalah solstice musim panas. Jawapannya A. Jawapannya adalah A. Ada sesiapa lagi ada masalah berkaitan macam mana nak faham tentang ini? Kedudukan matahari tengah hari tegak di garisan sartan semua. Tak ada masalah kan? Sepatutnya tak ada masalah. Tapi kalau ada masalah juga, nanti kita akan bincangkan. Baik. 11 adalah A. Okey. 21 Jun birthday saya, cikgu. Okey, baik, Ganesh. Baik. 12. Solstice musim sejuk berlaku. Ingat, musim sejuk berlaku pada bulan Disember. Ingat bulan, iaitu Disember. Sebab itu 12 jawapannya adalah D. 22. Sorry, 22. 12 ialah D. Ya, 22 Disember. Baik. 13. Kawasan yang manakah menerima purata hujan tahunan melebihi 5,000 mm di Malaysia? Sebenarnya, soalan ni nak bagi tahu apa tahu? Kawasan yang manakah menerima purata hujan tahunan paling banyak di Malaysia? So, kalau hujan yang paling banyak di Malaysia di kawasan mana? Kemaman, Bukit Larut, Johor Bahru atau Cerun Bukit Pedalaman Sarawak? Cerung Bukit Pedalaman Sarawak di cikgu. Cerun Bukit Pedalaman Sarawak. Betul? Yakin? Betul tu. Ya. Sebenar-benarnya. Okey, kalau jawapan yang paling tepat ialah kawasan hujan yang kawasan menerima hujan yang paling banyak di Malaysia sebenarnya adalah di B, Bukit Larut. Bukit Larut. Tak percaya korang tengok dalam buku teks. Bukit Larut ni adalah bukit yang ataupun kawasan di Malaysia yang paling banyak menerima hujan. So 13 jawapannya adalah B, Bukit Larut. Kat mana Bukit Larut? Iaitu di negeri Perak. Di negeri Perak. Baik. Soalan 14. Apakah ciri utama iklim di Malaysia? Julat suhu tahunan besar, suhu tinggi dan hampir sekata, hujan turun sepanjang tahun atau mengalami satu musim kering yang nyata. Masya Allah. Yang ini confirm salah lah. Kita mana ada musim kering yang nyata? Tak ada. Okey. So, yang mana satu? 1, 2, 3. 1, 2. 1, 3. 2, 3. 3, 2. Jawapannya adalah, ya Arif, jawapannya ialah C. 2 dan 3. Suhu yang tinggi dan hujan turun sepanjang tahun. Itu yang betul. Ya, julat suhu tahunan besar tu salah. Sebenarnya julat suhu tahunan kecil. Ya, julat suhu tahunan kecil sebenarnya.
Baik, 14 adalah C. Guys, hi guys. Dah macam Khairul Amin dah. Hi guys, kalau ada soalan, tanya tahu. Jangan diam saja. Ya. Hello guys. Baik, selesai. Okey. Baik. 15. Raja 2 berkaitan dengan suatu kejadian hujan di Malaysia. Allah, apakah jenis hujan ini? Okey, guys, hujan ni hujan apa ni? Kat Malaysia ni ada dua je jenis hujan. Dua je jenis hujan. Iaitu sama ada hujan bukit atau hujan perolakan. Hujan Okey. perolakan. Okey. So, perenggan siklon memang tak ada kat Malaysia ni. Jadi, kalau yang ini dipanggil hujan perolakan. Iaitu hujan apabila bumi dipanaskan daripada pagi sampai tengah hari oleh matahari. So, haba akan naik ke atas dan kemudian membentuk awan. Daripada situ turunlah hujan yang lebat. So, itu hujan perolakan. Hujan bukit iaitu hujan yang berlaku di lereng-lereng bukit. So, itu beza. Ya, hujan bukit dengan hujan perolakan. Baik. Soalan yang ke-16. Apakah faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi perbezaan suhu di kawasan dalam maklumat di bawah ini? Kenapa Kuala Lumpur 27 darjah Celsius? Kenapa Cameron Highlands 18 darjah Celsius? Cameron Highland lebih tinggi daripada Kuala Lumpur. Cameron Highland lebih tinggi daripada Kuala Lumpur. Setuju? Setuju guys? Cameron Highland lebih tinggi daripada Kuala Lumpur. Kedudukan tinggi. Ya, jawapannya adalah ketinggian. Ketinggian. Ini mesti ada beberapa orang pelajar yang telah melancong waktu cuti sekolah ni pergi ke Cameron Highland. Anyone here yang pergi ke Cameron Highland? Ayu gimana Ayu? Mawada gimana Mawada? Tak boleh jalan. Oh ya. Yeah. Oh sorry Ayu. Cikgu sebenarnya baru balik daripada Melaka. Cikgu tahu macam ni, cikgu terus melawat. Cikgu lupa nak melawat kamu. Sorry. Next time cikgu melawat nak melihat. Okay. Kakimu itu tak boleh jalan. Okay. Tak apa Ayu. Okay. InsyaAllah. Budak baik memang macam tu. InsyaAllah. Ya. Akan sembuh lah tu. Baik. Soalan nombor 16 adalah A. Soalan 17. Saya pergi Highland Maroon. Highland Maroon mana pula? Baik. 17. Mengapakah nelayan di pantai timur semenanjung Malaysia tidak dapat turun ke laut semasa tiupan angin monsun timur laut? Kenapa? Kenapa nelayan tidak dapat turun ke laut semasa tiupan angin monsun timur laut? Keadaan laut bergelora. Keadaan laut bergelora. Ini Mr. Lavinesh ke? Yang menjawab tadi? Bukan lah. Saya. Baik. 17 adalah C. Keadaan laut yang bergelora. 18. Berdasarkan peta 1, yang manakah merujuk kepada lebuh raya utara selatan? Okey, B. ada A, B, C atau D. B. Baik. Saya B cikgu. Ya, B. jawapannya adalah B. Iaitu lebuh raya utara selatan ialah B. Kalau yang A itu adalah lebuh raya Gua Musang. Timur Barat. Kan? Lebuh raya Gua Musang. Lebuh raya Gua Musang. Kemudian yang sini ini adalah lebuh raya Timur Laut. bukan. Lebuh raya Tun Razak. Okay, lebuh raya Tun Razak. Yang D ni adalah lebuh raya Pen Borneo. Pen Borneo. Yes, Borneo. Okay. Okay, so itu lebuh raya yang perlu kamu ingat. Okay, yang perlu kamu ingat. Baik, soalan yang ke-19. Pengangkutan awam Rapid KL. Apakah kepentingan pengangkutan awam ini di Malaysia? Apa kepentingan dia? Apa faedah dia?
C. Mengurangkan kesesakan lalu lintas. Yes, jawapannya adalah C. Mengurangkan kesesakan lalu lintas. Dapat kurangkan traffic jam lah. Okey. Baik, dan 20. Mengapakah pengangkutan udara penting kepada pembangunan Malaysia? Adakah untuk membangunkan kawasan bandar? Atau menambahkan ekspor barangan? Atau meningkatkan kemasukan pelancong? Atau menjimatkan penggunaan bahan api fosil? Kenapa menjimatkan bahan api fosil? Padahal pengangkutan udara lah yang banyak gunakan bahan api fosil ini. So, nombor 4 salah. Baik, tinggal 1, 2, 3. Mana satu jawapan dia? 2 dengan 3 cikgu. Okey, iaitu jawapannya 2 dan 3. Iaitu C. Bagus. Ya, bagus. Bagus, Arif. Okey, iaitu menambahkan ekspor barangan dan juga meningkatkan kemasukan pelancong. Okey, habis soalan objektif. Baik. Soalan untuk bahagian B. Bahagian B biasanya adalah soalan-soalan yang melibatkan peta. Diberi peta ni, jelas jalan raya dia apa semua kan. Okey. Dan kemudian kamu tengok diberikan juga dengan petunjuk yang memiliki pelbagai simbol-simbol di situ. Baik. So kita lihat soalan nombor 1. Sebab soalan nombor 1 ni biasanya berdasarkan peta topografi itulah. Baik. Berapakah jarak jalan kereta api kembar dari RG300-353 hingga RG370-347? Kalau dapat soalan ini, kamu cari titik tu dulu. Ya, 300-353. Jom kita tengok. 300, okey. 355, is it? 300-353. 353. Okey, 300 kamu buat macam ni. Kemudian 353. So yang ini 5. Okey. So kalau kita tak tahu nak agak macam mana, kita tahu kita nak kena cari jalan raya kan? Jalan raya ke? Ke landasan kereta api. Jalan kereta api berkembang. Bermakna kita cari di sini. Ni 353. Bermakna di situ adalah inilah di landasan kereta api yang kamu kena ukur menggunakan benang ataupun jalur kertas sampailah ke iaitu sampai ke hujung tu, iaitu 37. Okey, iaitu 370-347. Cikgu, Ya, benang kena bawa untuk exam ke? tak ada. Sebenarnya paling mudah sebenarnya adalah gunakan jalur kertas. Kamu tahu tak guna jalur kertas? Tahu tak guna jalur kertas? Tak. Apa tu? Okey, baik, bagus. Macam mana aku nak ajar korang? Dah tahu. Apa yang tak tahu? Apa tu? Google. Yang macam ni, macam ni, macam ni. Okey. Jalur kertas. Macam mana nak tunjuk Okey, cikgu ambil kertas, selai kertas. Sekejap. Mana kertas aku banyak-banyak hari tu? Ah, ah. Baik. Macam ni. Apa dinamakan jalur kertas? Macam ni. Jalur kertas adalah cara yang paling mudah untuk kamu ukur jarak. Caranya macam mana, cikgu? Kamu ada selai kertas A4 macam ni. So, apa yang kamu kena buat iaitu kamu lipat di hujung dia. Di hujung tu hujung tu. Okey, kamu lihat, kamu lipat sama rata bagi dia panjang tu. Dan kemudian kamu kena koyakkan dia. Koyakkan dia. Jangan koyakkan hatimu. Cara macam nak koyakkan seperti ini. Kan? Baca. Korang semua follow cikgu tak ni? Okey, korang tengok dulu. Follow tapi bawah tak nampak. Sekejap lah cikgu potong. Okey. Baik. Okey, cikgu pun potong. Baik. So, bila cikgu potong, potong-potong.
Potonglah, potong. Macam tu. Baik. Baik. So, cikgu dah potong Cikgu dah potong. Ini jalur kertas. Ini jalur kertas. Dengan jalur kertas ini, kamu boleh mengukur jarak. Boleh mengukur jarak. Jarak mana cikgu? Jarak di peta tu. Dengan cara apa? Dengan cara, okay, let's say lah. Cik, baik ada gambar. Okay, dia macam ni. Tengok tengok Baik, katakanlah cikgu nak ukur, okay, yang bulatan ni tahu, bulatan yang layar Wonder Pets ni. Layar kapal Wonder Pets ni. Macam mana nak ukur dia? Baik, cikgu akan letakkan. Korang nampak tak ni? Cikgu buat bagi. Nampak. Nampak Nampak. Baik. So, cikgu letakkan macam ni. Okay. So, cikgu ambil pen. Okay, cikgu letakkan kat ujung tau. Dekat ujung tu, hujung ni. Okay. Gitu. Dah terpaksa aku buat macam ni. Kemudian, cikgu akan ukur gerakkan kertas ini. Okay, mengikut ukuran dan cikgu letak seperti ini. Dan cikgu akan gerakkan kertas itu. Dan tandakan. So, bila dah dapat tanda tu nanti, cikgu akan ambil pembaris dan juga kemudian cikgu ukur berapakah jarak. So, itu jalur kertas. Siapa yang tak mahir kat sini? Pernah tak buat benda ni? Pernah tak buat benda ni? Tak pernah Lavinesh pernah buat? Tak pernah. Tak pernah Sebenarnya, kalau nak ukur jarak jarak yang bengkak-bengkok tu, guna jalur kertas ke guna benang yang paling senang? Sebenarnya paling senang guna jalur kertas. Jalur kertas. Sebab guna jalur kertas ini, kamu senang nak tandakan. Tapi, kalau kamu guna benang, susah nak tanda. Sebab aku tahu, dia bergulung-gulung. Kemudian dia lah kecil. Kamu nak tanda pun, alah kecilnya nak tanda. Lepas tu, bila nak ukur tu kan, dia bergulung-gulung. Ambil masa. Tapi kalau jalur kertas, sangat senang. Sangat senang. Jadi, siapa yang ada exam geografi dalam minggu ini? Bila exam geografi kamu? Siapa ada exam geografi dalam minggu ni? Minggu depan Jumaat. Minggu depan Jumaat. Lain? Ayu bila you? Safwan? Arif bila? Minggu depan hari Isnin. Minggu depan 16 Januari. 16 Januari lambat lagi. Lambat lagi 15 sebenarnya. Januari cikgu. 15 Januari. 15. 15 Januari, 17 Januari. Okey, sempat lagi. Okey, sama 16 Januari. Okey, baik. So, untuk geografi, don't worry. Okey, cikgu akan buat satu kelas bagaimana untuk mengukur buat tu. Okey, buat menggunakan jalur kertas tu. Sebenarnya lagi senang. Senang sangat sebenarnya. Berbanding kamu guna benang. Benang susah sebenarnya. Okey, baik, tak apa. Kita pergi kepada, cikgu rasa untuk soalan ini kita tinggalkan dulu. Soalan-soalan untuk yang berkaitan peta kita tinggalkan dulu sebab soalan-soalan ini perlukan banyak pengiraan dan juga latihan. Yang mana tak cukup masa sebenarnya, tapi kita akan bincangkan pada kelas seterusnya. Cara-cara untuk mengira dan juga cara-cara untuk dapatkan rujukan grade dan sebagainya. Boleh kita pergi kepada soalan nombor 2 tak? Boleh soalan yang berdasarkan peta kita tinggalkan dulu. Kita buat soalan nombor 2. Baik, soalan nombor 2 berdasarkan Raja 3 yang menunjukkan kesan pergerakan bumi. Baik, inilah dia pergerakan bumi. So, apakah pergerakan bumi? Soalan nombor 2A. Apakah pergerakan bumi yang menyebabkan berlakunya kejadian ini? Bila soalan 1 markah, jawapannya apa? Peredaran bumi cikgu. Iaitu peredaran. Ya, kamu kena tulis penuh tau. Iaitu peredaran bumi mengelilingi matahari. Jangan buat peredaran bumi je.
biar ayat penuh. Peredaran bumi mengelilingi matahari. Faham? Jangan korang buat mandai-mandai. Alah, pendek-pendek sudahlah. Jangan. Okey, buat lengkap. Okey. Baik. Soalan B. Berdasarkan jawapan di 2A, berapa lamakah masa yang diambil untuk melengkapkan pergerakan bumi tersebut? Berapa lama? 365 hari atau 1 tahun. 365 hari. Are you sure? Sebenarnya untuk Buku saya 24 kata, jam. betul saya rasa itu. Buku saya kata 365 hari. Sebenarnya 365 hari 1/4 jam. 365 hari 1/4 jam sebenarnya. Ya, 1/4 jam. Cikgu, Okey. Ya. kalau tak letak 1/4 jam tu kira salah. Dikhawatiri salah. Dikhawatiri salah. Tapi sebenarnya 1/4 jam lah. Sebenarnya macam malam tadi kan. Malam tadi ke? Malam sebelum ni. Kamu tahu tak, semua orang kan semua orang sambut New Year pada pukul 12:30 malam, betul? New Year hari tu kan pukul 12:30 malam, dengan bunyi mercun lah apa semua kan. Okey, sebenarnya betul-betul New Year bukan pada pukul 12:30 malam. Tapi pada pukul berapa? Pukul 6 pagi tu. 6 pagi tu baru lengkap. Sebab apa? Okay. Ya. Sebab 1/4 jam berapa? Cuba 1/4 darabkan dengan 24 jam. Berapa? 1/4 jam darab dengan 24 jam. 6 jam juga. Berapa? 6? 6 jam. 6 jam. Bermakna kalau katakan kamu celebrate New Year tu pukul 12, pukul 12:30 malam, maknanya kamu kena campurkan dengan 6 jam lagi. Baru lengkap 1 tahun, betul tak? Baru betul-betul masuk New Year, betul? Jadi sebenarnya pukul berapa sepatutnya kamu Cikgu, celebrate? kalau pukul 6 main bercun, jiran marah cikgu. Memanglah pukul 6 orang nak pergi solat subuh, kau main mercun. Kan? Okay. So sebenarnya pukul 6 pagi. Sebenarnya lah. Kan? Ya Rania, kan? Kalau tunggu pukul 6 mau tak bagus. Betul. Kalau semua orang sanggup tunggu pukul 12. Tak semua orang tak sanggup tunggu pukul 6. Sebab pukul 6 masih tidur lagi. Itulah. Betul lah tu. Saya bangun pukul 5 cikgu. Bangun pukul 5 lepas tu tidur balik pukul 6. Macam mana? Okay, baik. Punan dah siap nak pergi sekolah. Itulah. Kan? Baik. So, soalan C. Okey, namakan kesan pergerakan bumi dalam Raja 3. Satu markah. Bila satu markah, kamu beri satu saja. Okey, satu saja. Iaitu kesan pergerakan bumi iaitu apa? Okey, kesan pergerakan bumi ini adalah baik. Gerhana matahari. Ya, gerakan bumi pada dalam Raja 3. Apa gerhana matahari? Okey, iaitu kejadian. Jadi siang malam. Ya, kejadian siang dan malam ke? Bukanlah. Kejadian 4 musim. musim. Okey. Kejadian 4 musim. Kesan pergerakan bumi dalam Raja 3. Raja 3 adalah kejadian 4 musim. Gitu. Okey, cukup. Cukup ke macam ni cikgu ayat dia? Ya, cukup. Sebab satu markah. Ingat, nak jawab soalan ikut markah yang dia nak bagi. Okey. Jangan mentang-mentang kamu tahu semua benda tu, kamu bagi semuanya. No. Satu markah, satu jawapan. Cukup. Baik. Dinamakan musim yang dialami pada kedudukan bumi yang berikut. PQRS. Baik. PQRS. Okey, P ni musim apa guys? Musim bunga cikgu. Musim bunga. Ingat mula dengan musim bunga. Kat atas mesti musim bunga. Kemudian sebelah kiri Q tu musim apa guys? Musim Panas. musim panas atau dipanggil summer. Okey, musim panas iaitu summer.
Kemudian yang R ini musim apa guys? Musim Musim luruh. musim luruh. Musim luruh tu maknanya apa cikgu? Musim di mana daun-daun menggugurkan. Okay, menggugurkan dirinya daripada pokok sebab dia nak menghadapi musim yang DS ini. Musim apa DS? Musim Musim es, musim sejuk. musim sejuk. Jadi macam tu. Ingat mulakan dari atas. Okey, iaitu bunga, kemudian musim panas, kemudian musim luruh dan kemudian musim sejuk. Okey. So itu penting untuk kamu tahu kedudukan dia. Kedudukan. Cikgu suka yang mana? Cikgu suka yang mana? Jangankan Gunung Fujiyama, puncak. Itu lagu lain. Okey, baik. Sebenarnya cikgu lebih suka musim bunga atau musim luruh. Sebab musim panas cikgu tak suka sangat. Kan? Tak suka sangat. Tapi musim bunga, musim luruh. Baik. Okey. So, kita boleh tulis kat sini, P ialah musim bunga. Okey, musim bunga, kemudian Q adalah musim panas, kemudian R adalah musim luruh dan juga S adalah musim sejuk. Gitu. Okey, dapat? Dapat ke tak? Dapat ini. Doyanya pun. Dapat je, dapat je. Dapat Okey, baik, bagus. Right. Kita pergi kepada soalan E. Nyatakan latitude yang berkaitan dengan kedudukan matahari. Okey, latitude yang berkaitan dengan kedudukan matahari tengah hari pada kedudukan yang berikut. Dia minta latitude lah. Latitude tu maknanya apa? Cikgu, kalau tak tulis equinox dan solstice dapat markah juga ke? Ya, sebab dia tanya musim. Sebab dia tanya musim, kita bagi musim. Kalau dia tanya tentang apakah fenomena yang berlaku di situ, dan kita boleh tulis equinox atau solstice. Dan bila dia tanya musim, kita bagi musim. Ya. Okey. Baik. Latitude yang berkaitan dengan kedudukan matahari tengah hari pada kedudukan yang berikut. Baik. Latitude yang berkaitan dengan kedudukan matahari tengah hari pada kedudukan yang berikut. Kalau P, okey. P ni sebenarnya matahari kat mana? Okey, P dengan Q, matahari tegak di mana? Matahari tegak di garisan khatulistiwa. Khatulistiwa. Itu memang. Ya. P pun ya, kemudian Q pun ya. Okey, Q pula. Sorry, R. Okey, R pun ya. Atas bawah tu memang matahari tegak di garisan khatulistiwa. Tapi kalau kiri dan kanan, ini berbeza. Okey, iaitu matahari tegak di okey, matahari tegak di garisan apa tu? Okey, matahari tegak di garisan garisan sartan. Garisan sartan. Cikgu, macam mana nak tahu itu garisan sartan, cikgu? Senang saja. Dia macam ni je. Kamu tengok gambar tu. Tengok betul-betul gambar tu. Ni dia. Kamu tengok arrow tu, dia pergi ke mana? Garisan ni kan? Betul? Garisan tu kan? Garisan putus-putus itu garisan apa? Itu garisan sartan. Macam ni cikgu tahu? Aku suka kawan jadi angkasawan. Betul tak? Aku suka kawan jadi angkasawan. Aku suka, maknanya suka tu S tu ialah sartan. So matahari tegak di garisan sartan. Itu. Kemudian kamu tengok sebelah kanan tu. Okey, kamu tengok sebelah kanan dan kamu perhatikan bahawa di sini, okey, soalan tanya, kalau di S ni matahari tegak kat mana, cikgu? Okey, kita tengok juga sama teknik dia. Iaitu kamu tengok arrow ni, dia tegak di garisan mana? Cuba tengok. Di situ. So, garisan apa tu? Garisan Jadi, jadi. Maknanya,
matahari tegak di garisan jadi. Macam tu. Okey. Matahari tegak di garisan jadi. Baik. Di garisan jadi. Jadi, okey, kalau cikgu, tapi kalau macam tu cikgu, apa kepentingan kita nak tahu benda-benda ni cikgu? Senang saja. Bila matahari tegak di garisan khatulistiwa, maknanya kalau garisan khatulistiwa berapa dia punya darjah, guys? Khatulistiwa. Berapa dia punya darjah? Kosong. Song. Ya, kosong darjah, betul? Kosong darjah. Ya, kosong darjah. Tapi kalau garisan, okey, iaitu garisan sartan tu, dah tulis kat situ dah. Garisan sartan pada 23, 1.2. Okey, 1/2 darjah selatan. Itu. Dan kemudian garisan jadi pula, iaitu pada 23, salah. Kalau garisan sartan sebenarnya 23 1/2 darjah utara. Dan kalau garisan jadi pada 23 1/2 darjah selatan. Ini baru betul. Jadi, apa yang kita kena buat? Iaitu soalan nak apa? Latitude dia kan? Latitude yang mana? Latitude yang mana? Latitude yang macam ni kan? Ni latitude. Maknanya dia nak garisan sartan tu lah. Okey. So macam nak jawab? Okey. P garis di garisan khatulistiwa. Maknanya kita boleh tulis nyatakan latitude kedudukan matahari tengah hari. So kita kata P ialah 0 darjah. 0 darjah. Kemudian Q adalah 23 1/2 darjah utara. R ialah 0 darjah. Okey. Dan S ialah 23 1/2 darjah selatan. Bahagian darjah tu kamu kena buat 0 darjah, 23 1/2 darjah utara. Kena buat darjah tu. Jadi inilah dia latitude yang berkaitan dengan kedudukan matahari tengah hari ini pada kedudukan yang berikut. Baik. Ada soalan ke? Kenapa kamu semua ni ngantuk ni? Cikgu dapat feedback kamu ngantuk ni kenapa ni? Tadi hujan Memang macam tu. Memang macam tu lah Okey, tak apa. Baik.